Baiklah, untuk membincangkan lebih lanjut mengenai konflik Iran-Israel bersama saya pada ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Aminur Rashid Yatiban, iaitu pengarah Institut Kecemerlangan Perganjian Baitul Maqdis atau IEIJS UUM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pada petang ini, dan pertama sekali melihat kepada situasi pada ketika ini. Apakah yang dapat kita jangkakan dalam waktu terdekat? Kerana serangan drone Iran ke atas Israel ini jelas adalah satu petanda detik permulaan kepada sebuah perang yang baru, dan di mana kedua-dua negara ini akan mengatur strategi masing-masing dengan bantuan negara-negara sekutu dan tentunya berselindung di sebalik kedua-dua buah negara, dan akan menunjukkan sokongan mereka dari semasa ke semasa, termasuk Rusia, China dan juga Kesatuan Eropah, Prof. Okey, terima kasih Jasmine. Dalam hal ini kita perlu jelas kepada beberapa perkara. Yang pertama, ini merupakan serangan balas daripada Iran ke atas rejim haram Israel atas tindakan yang melampaui batas yang dilakukan oleh rejim haram Israel bila mana mereka melakukan serangan secara langsung ke atas bangunan konsulat Iran di Syria. Jadi kalau di sana ada pihak yang menyatakan bahawa Iran melancarkan serangan ataupun Iran sebagaimana yang dibawa naratif oleh pihak rejim haram Israel bahawa Iran melancarkan ataupun melanggar undang-undang antarabangsa dan sebagainya, itu adalah naratif yang sangat tidak bertanggungjawab. Apa yang dilakukan oleh Iran dalam hal ini adalah serangan balas di atas kebiadaban rejim haram Israel. Dan bila kita melihat kepada perkembangan yang berlaku, walaupun baru kali pertama serangan secara langsung yang dilakukan oleh Iran, ada beberapa perkara yang menarik perhatian kita. Bila mana di sana Iran berjaya melancarkan serangan langsung ke atas kedudukan rejim haram Israel ini, ia menunjukkan kerapuhan yang amat sangat kepada ataupun sistem pertahanan yang dimiliki oleh rejim haram Israel yang selama ini dikatakan sangat kebal, dan Iran digambarkan sebagai sekadar sembang kencang dan sebagainya. Telah ternyata bahawa Iran mampu untuk melakukan tindakan ke atas rejim haram Israel. Malah bila Israel cuba untuk menyatakan bagaimana mereka akan mengambil tindakan, sama ada melalui Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, begitu juga dengan cuba untuk retaliate ke atas serangan balas yang dilakukan oleh Iran ini, di sana menggambarkan bagaimana Israel, rejim haram Israel berada di dalam keadaan yang sangat panik, dan cuba untuk menggesa sekutu-sekutu mereka untuk melibatkan diri, termasuk menggesa Amerika Syarikat untuk melibatkan diri dalam peperangan ini dan sebagainya. Ini menggambarkan bahawa Israel, rejim haram Israel pada kedudukan yang sangat lemah, dan dalam keadaan ini kita boleh menjangkakan bagaimana mereka akan mungkin melakukan tindakan-tindakan agresif dengan pelbagai sudut, termasuklah awal tadi telah berlaku serangan ke atas Lebanon, di selatan Lebanon oleh rejim haram Israel, dan mereka tidak pernah melihat kepentingan untuk menghormati undang-undang antarabangsa ataupun sebagainya, tetapi mereka cuba bila mereka melancarkan serangan ke atas Lebanon contohnya yang dianggap sebagai proksi kepada Iran, maka ini adalah gambaran-gambaran tindak balas mereka. Namun kita melihat bahawa di kalangan rakyat Iran, kerajaan Iran, begitu juga dengan mereka yang bersama dengan Iran, dan beberapa negara telah menyatakan secara terbuka, contohnya Algeria, bahawa mereka menyokong apa yang dilakukan oleh Iran sebagai mengajar kebiadaban rejim haram Israel. Begitu, Jasmine. Prof, kita juga tahu bahawa UNSC dijadualkan akan mengadakan sidang terkeempat dalam waktu terdekat bagi melihat kepada situasi Iran-Israel. Namun mengikut kepada perkembangan dan juga pengalaman sebelum ini, apabila Israel digesa untuk menghentikan serangan ke atas Gaza contohnya, tidak banyak yang dilakukan untuk menghentikan serangan. Jadi namun serangan dilihat itu bertambah. Jadi apakah yang dilihat akan dapat dicapai daripada sidang terkeempat UNSC ini, kerana sebelum ini
tidak banyak pun yang Israel lakukan apabila digesa untuk menghentikan serangan ke atas Gaza contohnya, dan sidang tergempar ini digesa oleh Israel sendiri pula, Prof. Begini, kira bila pihak rejim haram Israel ini saya gambarkan tadi bagaimana kepanikan rejim haram Israel, maka mereka cuba untuk menggunakan platform Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang selama ini mereka tidak pernah hormati apa-apa keputusan, termasuk yang terkini yang membabitkan desakan gencatan senjata segera ke atas serangan-serangan mereka ke atas Gaza, maka Israel tidak pernah cuba untuk mematuhi. Tapi pada kali ini, dengan sebab mereka panik, mereka cuba untuk turut menggesa Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Cuma saya melihat bahawa di pihak Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada kali ini Israel akan berhadapan dengan kesukaran. Sebab di sana ada China, begitu juga dengan Rusia, yang kita sedia maklum bahawa mereka adalah antara negara yang bersama dengan Iran, walaupun tidak menyatakan secara terbuka lagi sokongan mereka kepada apa yang dilakukan serangan balas oleh Iran ini, tetapi sebelum daripada ini Rusia dan juga China telah dirujuk oleh Iran bila mana berlaku serangan ke atas konsulat mereka di Damsyik, maka China dan Rusia saya kira pada kali ini akan menggunakan kedudukan mereka bagi memastikan bahawa apa-apa resolusi yang cuba untuk dibawa oleh rejim haram Israel akan digagalkan. Prof, kalau kita dapat kongsikan di sini kepada mereka yang baru saja bersama Buletin Awani pada ketika ini, Astro Awani sedang membawakan perkembangan terkini mengenai konflik Iran-Israel, dan kami juga bawakan segala laporan dan juga analisis-analisis daripada pakar dan sebagainya di astroawani.com. Anda boleh lihat semua laporan di situ, di mana lapor langsung serangan drone Iran ke atas Israel adalah satu permulaan perang baru. Itu antara yang dikongsikan jika kita boleh berikan paparan itu di kaca TV pada ketika ini, dan juga beberapa laporan lain di mana serangan Iran terhadap Israel untuk tuntut keadilan itu adalah komen ataupun kenyataan yang dikeluarkan bekas Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, dan juga dari masa ke masa ini adalah antara laporan yang kami berikan di astroawani.com. Dan bersama saya pada ketika ini, masih bersama saya adalah Profesor Madya Dr. Aminur Rashid Yatiban, iaitu pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis IEIJS di UUM, dan kita mahu melihat inilah situasi yang berlaku pada ketika ini, dan menjadi kebimbangan kepada kita melihat kepada lebih 12 jam yang lalu kita tidak dapat nafikan kebimbangan rakyat Malaysia dan juga rakyat dunia terhadap bumi Palestin sendiri yang kini dalam situasi yang vulnerable atau terdedah kepada serangan. Adakah kita akan menerima atau melihat tempias kepada konflik Iran dan Israel ini melanda kepada bumi Palestin, Prof? Okey, dalam hal ini Jasmine, dengan sebab kita sedia maklum Iran dengan kekuatannya dan juga pengaruhnya kepada beberapa negara, terutamanya negara-negara yang berjiran dengannya, contohnya Iraq, begitu juga dengan Lebanon. Jadi negara-negara ini, Syria juga bersama dengan Iran, dan tidak dinafikan Yaman pun ada bahagian yang juga menyokong Iran ini, maka memang akan ada kesan kepada mereka yang berada warga Palestin, begitu juga masyarakat yang berada di negara-negara yang berdekatan. Kita sedia maklum bila berlaku serangan balas yang dilakukan oleh Iran pada hari ini, pada malam tadi. Apa yang berlaku di sana, ruang udara untuk penerbangan di negara-negara yang berdekatan, Iraq, Jordan, ditutup. Begitu juga dalam konteks masyarakat ataupun warga Palestin di pihak mereka. Bagi mereka, saya melihat bahawa apa-apa juga yang boleh untuk memudaratkan, memberikan kesan kepada rejim haram Israel, mereka akan pasti memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi. Kerana bagi mereka, Iran ataupun mana-mana pihak yang cuba untuk melemahkan rejim haram Israel, menghentikan
serangan daripada rejim haram Israel itu adalah pihak yang bersama dengan mereka. Regardless, kita sedia maklum bahawa mereka mungkin berbeza dari segi Sunni ataupun Syiahnya, tetapi mana-mana pihak yang boleh untuk membantu mereka melemahkan dan melawan rejim haram Israel ini, mereka pasti akan bersama-sama dengan mereka. Dan dalam masa yang sama, ini juga memberikan, pada pandangan saya, memberikan moral boost, ya, kira memberikan sokongan ataupun motivasi moral kepada pejuang-pejuang pembebasan di Palestin. Mereka melihat serangan balas yang dilakukan oleh Iran, walaupun asasnya adalah rentetan daripada serangan oleh rejim haram Israel ke atas konsulat Iran di Syria, tetapi bagi mereka ini adalah gambaran sokongan secara langsung, malah memberikan direct hit, ya, ke atas kedudukan rejim haram Israel. Dan saya melihat bahawa Iran lebih bertanggungjawab sebagai sebuah negara, walaupun terlibat dengan serangan balas yang begini, mereka meletakkan sasaran, target-target mereka adalah kedudukan-kedudukan tentera, dan mereka tidak menyasarkan orang-orang awam. Pada saya ini merupakan suatu pendekatan yang wajar untuk dihormati, ya. Bagaimana mereka tidak, kalau mereka cuba untuk menyasarkan sasaran awam, contohnya mungkin bandar di Tel Aviv ataupun mana-mana penempatan kedudukan rejim haram Israel ini menggambarkan mereka cuba untuk membuat serangan random, tetapi saya melihat mereka menyasarkan antara yang telah terkesan dengan serangan itu adalah pengkalan tentera Israel di Nevatim, ya, di mana ini adalah suatu perkara yang perlu diberikan perhatian, bagaimana mereka meletakkan sasaran-sasaran tentera. Bagi pejuang-pejuang Palestin, bagi warga Palestin, mereka mengharapkan ini merupakan suatu perkembangan baru yang dijangka berpihak kepada mereka dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan tanah air mereka, dan apatah lagi mendapat sokongan, ya, secara fizikal, secara direct, ya, daripada pihak-pihak termasuk Iran dalam hal ini, dan mungkin akan melibatkan kuasa-kuasa lain selepas daripada ini, ya, yang sekaligus mereka melihat ini adalah harapan baru kepada mereka ke arah pembebasan Gaza, Palestin dan seterusnya, insya-Allah. Baiklah Prof, terima kasih banyak Prof atas perkongsian itu. Itu dia tadi Pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis IEIJS Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Aminur Rashid Yatiban. Kami akan bawakan pandangan beliau di astroawani.com dan anda boleh dapatkan lebih banyak perkembangan terkini mengenai konflik Iran-Israel dilapor langsung astroawani.com.